Mudah-mudahan Allah menerima dan berkati insya-Allah bacaan Al-Quran yang kita bacakan itu insya-Allah. Baik, Allahumma salli sama kita tengok tafsiran pada ayat 75 hingga 76 insya-Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryah min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah, membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa, wahai Tuhan kami, keluarkan kami daripada negeri ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifan. Dan orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang kafir berperang di jalan taghut. Sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Surah An-Nisa surah keempat ayat 75 hingga 76. Salli ala sayyidina Muhammad. Kita masih berada pada ayat-ayat perintah perang. Ayat perintah perang. Kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, belum sampai peringkat perintah perang lagi. Kalau kena pergi keluar perintah perang ni agak macam mana? Apa ni, Pak Cik Nordin? Kalau orang main perintah perang ni, semua orang-orang lelaki-lelaki Islam semua kena keluar pergi perang, jihad fisabilillah, pertahankan agama dan negara. Agak nak keluar Pak Cik Nordin? InsyaAllah. Semangat tu, bawa jangkui-jangkui tu, yang tu kita ada kan. Jadi sebelum semat tuan-tuan, kalau nanti sampai satu hari dan satu ketika nanti pemerintah Islam kita perintahkan kita untuk keluar perang di jalan Allah, maka kita keluar perintah perang, kita keluar untuk berperang dengan perintah daripada Allah SWT melalui perintah daripada sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia panggil apa? Ulil amri. Sallallahu alaihi wasallam sampai tahap macam tu. Tapi tak sampai tahap tu lagi lah. Tak sampai tahap tu lagi. Lah ni dalam proses berperang dengan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Tu pun kalah dah. Kalah dah. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan. Bisikan nafsu pun kalah dah. Nak pi tak pi, nak pi tak pi, nak buat tak buat, nak baca tak baca, nak baca tak baca. Nafsu kata apa? Gegar Vaganza ni best ni. Biar duduk tengok TV kan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baru mula sallallahu alaihi Muhammad, apa ni, Kampung Pisang. Apa Kampung Pisang? Tu cerita dekat drama tu. Dulu ada hantu Kampung Pisang kan? Apa tajuk dia? Bukan hantu Kampung Pisang. Semalam baru start sallallahu alaihi Muhammad dekat Astro. Oh, dia duduk timbang nak main syok tu kan, nak tengok yang ni dulu, nak tengok yang tu kan, tengok tu. Allah Muhammad. Jadi subhanallah tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, nafsu lah ni dalam proses untuk melawan hawa nafsu kita. Sallallahu alaihi Muhammad, lawan bisikan syaitan. Tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada perbincangan atau perintah Allah untuk pergi berperang di jalan Allah ni, masuk pula dia cerita pula tentang perangai-perangai orang munafik. Orang munafik ni bila ada perintah daripada Allah untuk keluar perang, dia bagi alasan macam-macam. Dia bagi alasan sallallahu alaihi Muhammad, dia buat lenga-lenga, dia buat lengai-lengai. Ni vocabulary baru untuk semua sahabat-sahabat Usrah Tuna. Lengai ni bukan sejenis makanan. Kalau tu langai, dangai, yang tu dangai. Makanan tu nama dangai, yang ni lengai. Lengai ni dia adik-beradik balok lihat.
Dah, bukan. Lengan ni dia berpunca daripada balok liat. Tu betul kan? Lengan ni dia punca pada balok liat. Balok liat menyebabkan dia jadi lengan. Gitu. Subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Nah, lengan ni maksud dia duk apa, bermalas-malasan. Kan? Duk cari alasan untuk tak mau keluar, duk cari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebab untuk tak mau keluar sebagainya. Maka dia jadi lengan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nurhayati Musa Ustaz pun tengok kampung pisang lah. Kampung pisang bersiri-siri. Nanti ada yang cari pula tu. Allahumma salli ala ada semalam tengok berita dekat dalam lengan Rosita. Lengan bukan cuai, bukan. Lengan ni dia dia bermalas-malas kan. Dia buat lambat-lambat gitu. Allahumma salli ala Muhammad. Jom nu kita nak pi makan kenduri ni. Ustaz lah ni, duduk ni. Salah, duk tacak-tacak. Lengan sungguh lah. Tu. Dia lah lebih kurang tu kan. Jadi Ustaz Iman tuan, perangai orang munafik macam tu. Bila nak keluar pergi perang, dia lengan-lengan. Dia apa ni, buat lambat-lambat, dia buat malam-malam. Sama kita pun Ustaz Iman. Dah masuk waktu dah salih ala Muhammad. Salih ala Muhammad. Masuk waktu dah azan dah dan iqamah dah. Dia buat malam-malam, dia buat pelan-pelan. Dia waktu tu lah baru nak pergi tandas, baru tu lah pergi nak pergi tu lengai. Salih ala Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salih semua panggil orang munafik dia macam tu. Kemudian bila orang semua pergi perang, dia tak pergi lagi. Lepas tu orang sana, orang perang pula kena pula diuji pula dengan apa-apa. Salih semua kalah dalam perang apa sebagainya. Dia kata pula, tu tengok macam mana Allah selamatkan saya. Saya semat. Rupa-rupanya saya duduk lengah-lengah keluar ni, rupanya ada hikmah dia. Hikmah, kalau saya pergi sekali habislah kita kena semua sekali. Rupanya dia dikalih ku Allah pula. Padahal depa yang depa pergi berjihad tu depa dapat pahala. Kalau kalah pun depa dapat pahala. Kalau depa mati depa dapat syahid di jalan Allah SWT, dapat kelebihan-kelebihan apa semua. Dia kata dia kata kat tu pula, dia kilah kat tu pula. Lepas tu bila kalau orang diberikan kemenangan pula, dia kata apa? Kalau aku pi kali tu lagi tu cara aku tak pi tu. Lebih kurang gitu lah. Tu cara aku tak pi tu, kalau aku pi tu lagi lah. Subhanallah saya. Islam ni tuan-tuan dia macam tu. Islam ni dia macam duduk pemerintahan Islam, kepimpinan Islam. Ini dia seperti roda. Ada time duduk atas, ada time duduk di bawah. Salih alaihi wasallam. Ada time Islam duduk di puncak. Salih alaihi Muhammad dalam dunia ni. Ada time pula salih alaihi Muhammad Islam ni macam kena tindas, macam kena apa. Salih alaihi Muhammad. Ini dia panggil roda dia. Salih alaihi Muhammad. Tapi Islam tetap al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam ni tetap paling tinggi, paling utama dan tidak ada salih alaihi Muhammad yang lebih tinggi daripada dia. Lalu subhanallah tuan-tuan, kita kena bersama-samalah dengan Islam. Islam duduk tang ni pun kita sama, Islam duduk bawah ni pun kita sama. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Jangan waktu Islam duduk di atas kita nak duduk bersama dengan Islam. Tapi waktu Islam duduk di bawah, kita menjadi penyebab pula Islam duduk di bawah. Tuan-tuan, ada di kalangan manusia ni tuan-tuan, orang-orang Islam yang dia bersifat dengan sifat orang munafik. Macam mana sifat orang munafik ni? Dia duk cari jalan untuk perosak Islam daripada dalam. Sallallahu alaihi Muhammad. Nama dia Islam, dia orang Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi subhanallah, duk cari jalan macam mana nak perosak Islam. Jadi fitnah balik pada orang Islam. Subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Islam jadi payah pasal dia. Orang nak buat kerja Islam jadi susah perangai dia pasal dia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Saya teringat perkataan seorang ulama. Dia sebut ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 4 kelompok manusia ni dengan ilmu. Nah, 4 kelompok manusia ni dengan ilmu. Yang pertama, salli ala sayyidina Muhammad, orang yang berilmu tapi tak mau beramal dengan ilmu dia. Orang pertama, dia ada ilmu tapi dia tak mau beramal dengan ilmu tu. Tuan-tuan, kita kena jangan jadi macam orang lagu tu. Salli ala sayyidina Muhammad nak. Salli ala sayyidina Muhammad. Ngaji nak beramal. Set dalam kepala ni, aku mengaji nak beramal, aku mengaji nak buat amal. Tuan-tuan ni, lama makcik-makcik ni, pakcik-pakcik duduk dekat Darul Faizi ni, mengaji ni taraf universiti dah. Semua apa ni cabang ilmu dah ni. Tafsir ada, hadis ada, bahasa Arab ada lagi.
Quran ada, salli ala Sayyidina Muhammad, hadis ada. Semua pekat ustaz-ustaz tu main mengajar, rata-rata main pekat-pekat main mengajar. Jadi subhanallah simat, tuan-tuan, ilmu tu kemas dah. Tinggal nak buat pergi jadi amalannya. Tinggal nak convert pergi jadi amalannya. Di hujung-hujung usia ni nak buat apa lagi? Cari jalan untuk buat amal lah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berilmu, Allahumma Yang keduanya, orang yang beramal tapi tidak berilmu. Dia buat amalan tapi tak ada ilmu pula. Yang ni pun rosak juga. Yang pertama tadi rosak, yang kedua ni pun rosak juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ni pun rosak juga. Duk buat amal, duk mereka sendiri tengok orang buat, dia pun nak buat tapi dia tak ada ilmu nak buat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia jadi bukan jadi macam-macam. Tu duk merepek-repek macam-macam tu. Dia duk guna akal dia untuk dia justify benda. Pasal apa kita lagu ni? Pasal apa kita macam ni? Kita kena kenal ni. Aku adalah aku, engkau adalah aku. Macam nak tu? Nak cerita bentar nanti. Duk guna akal ni untuk mentafsirkan sesuatu daripada perintah Allah SWT. Sebab dia tak ada ilmu. Bahaya tuan-tuan, bahaya. Jangan main-main. Macam Imam Syafi'i kata, macam ulama menyebutkan bahawa tertolaknya amalan yang disebabkan amal yang dibuat tanpa ilmu. Jadi kita belajar dekat mana yang kita. Kemarin dulu kemarin dapat video cerita macam mana semayang yang betul. Macam mana kaedah semayang jemaah yang betul. Lepas tu kita tengok video tu, dia yang nak tunjuk orang betul, tunjuk orang tak betul, apa yang tak betul. Dia pun tak betul. Dia kata, kita duk buat dan ulama sepakat dah cara buatnya macam tu. Ada ulama sepakat dah cara buat itu. Dia duk, oh yang ni salah, yang macam ni baru betul. Kita pun, yang mana satu betul, mana satu salah ni. Dia confuse kita. Dan nampak tu nak belajar cari guru yang betul. Kita cari guru betul. Cari guru yang sahih. Salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Baik, yang kedua. Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak ada ilmu dan dia tak berusaha untuk mendapatkan ilmu. Faham tak? Dia tak ada ilmu, dia tak usaha nak dapatkan ilmu pun. Dia rasa macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa ni, tak apalah, biar tak tahu senang sikit. Ada kawan saya, dia jumpa saya, dia kata, geng-geng macam hampa ni lah masuk neraka awal. Dia kata kat saya. Dia kata, pasal apa hang kata lagu tu? Dia kata, yalah, hampa mengaji-mengaji, hampa ada ilmu, betul hampa tak mengamal, hampa nanti kena buh dalam neraka. Biar aku macam aku, tak tahu terus tak buat, senang. tak tahu terus tak payah buat, senang. Tak payah soal banyak-banyak sangat. Pasal apa tak buat? Saya tak tahu lah ya Allah, tak faham masuk syurga. Lagu tu buat tak? Dia punya fikir tu. Jadi dia kata, tak payah mengaji lagi, senang. Dia kata, subhanallah. Kata Imam Ahmad, kamu memerlukan kepada ilmu lebih daripada kamu perlu pada makanan. Kamu perlukan pada ilmu lebih daripada kamu perlu pada makan. Makan sehari sekali cukup dah. Sehari tak makan pun tak apa. Kan Allah salli alaihi wasallam. Macam bat ni, dia kan makan kat kurir. Dia tulis dalam Facebook dia kata dia boleh hutang macam ni. Saya tahu. Allah salli alaihi wasallam. Kalau tak makan sehari, subhanallah, sehari tak makan, boleh ya. Tapi lapar jelah. Faham tak maksud Ismat? Tapi subhanallah, Ismat, ilmu setiap minit kita perlukan kepada ilmu. Setiap saat nak buat apa pun kita perlu pada ilmu. Ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke, nak naik motor, nak main kuliah kena ada ilmu. Salih Ismat, ilmu naik motor, nak naik kereta kena ada ilmu naik kereta, nak makan, nak masak kena ada ilmu. Di Salih Ismat tuan-tuan, yang ketiga, dia tak ada ilmu dan tak berusaha untuk mendapatkan ilmu. Dan yang keempat, dia menghalang-halang orang daripada mendapatkan ilmu. Salih Ismat. Yang pertama, apa dia tadi? Dia ada ilmu tak mau amal. Yang kedua, dia buat amal tapi tak ada ilmu. Yang ketiga, tak ada ilmu tak mau cari ilmu. Yang keempat, dia tak suka orang duk pergi menuntut ilmu. Salih ala Sayyidina Muhammad. Dia kata, yang paling teruk ialah yang paling bawah sekali ni. Yang tak suka orang pergi menuntut ilmu. Duk menghalang-halang orang pada masuk ilmu. Pasal apa? Pasal yang pertama tadi, dia paling tidak dia dengan dia aja. Dia dapat ilmu, dia tak mau buat amal, tu dia seorang je. Yang kedua, Salih ala Sayyidina Muhammad, dia buat dia tak ada ilmu, dia tak ada ilmu tapi nak buat amal.
Tu dia seorang-seorang juga. Yang tiga, dia tak ada ilmu, dia tak mau bicara ilmu, pun dia seorang. Yang keempat ni, dah lah dia satu hai, dia tak mau bagi orang pula menuntut ilmu. Tu Salih Semat. Yang ni paling teruk sekali kata Syekh. Yang Salih Semat, inilah perangai orang munafik. Dia apa? Dia nak perosak orang, dia jangan bagi orang ni ada ilmu. Salih Muhammad, tuan-tuan. Dia perosak orang supaya Allahumma salli ala Muhammad, orang tak ada ilmu dan orang tak mampu untuk beramal dengan ilmu sebab ketiadaan ilmu. Dia cari jalan supaya jangan orang pergi masjid, jangan orang menuntut ilmu. Salli ala Muhammad. Dia tak suka kalau ada Allahumma salli ala Muhammad, orang duk buat majlis-majlis ilmu. Salli ala Muhammad. Maka tuan-tuan, jangan duk jadi orang yang perangai orang munafik yang suka perosak. Salli ala Muhammad. Islam ni daripada dalam. Kemudian Allah cerita pula dalam ayat kemarin yang kita baca, yang subhanallah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang keluar berjihad fi sabilillah ni dia punya kelebihan-kelebihan. Allah akan bagi ganjaran pahala. Kalau dia mati syahidnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia subhanallah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kalau diberikan kemenangan, dia dapat pahala, dapat harta ghanimah, kelebihan-kelebihan. Hari ini dia sambung lagi pada ayat 79. Allah sambung lagi cerita tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, keadaan orang-orang yang keluar berjihad fi sabilillah tapi dia malas, dia tak mau nak keluar. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila Allah perintah untuk keluar berjihad fi sabilillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bagi alasan dia tak mau keluar. Dia tak mau alasan. Dia kata, Allah kata, wa ma lakum, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah kata, Allah mendorong hamba-hambanya yang beriman untuk berjihad di jalannya, berusaha menyelamatkan orang-orang yang lemah di Mekah, baik yang laki-laki, perempuan dan anak-anak yang terpaksa tinggal di sana. Oleh kerana itu Allah berfirman, yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryah, yang semuanya berdoa, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami daripada negeri ini, yakni Mekah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Dan betapa banyaknya negeri yang penduduknya lebih kuat, yakni daripada penduduk negerimu, yakni Muhammad, yang telah mengusirmu itu, kami telah membinasakan mereka. Mereka tidak ada seorang penolong pun daripada kalangan mereka, dan tak ada penolong pun bagi mereka. Surah Muhammad surah ke-47 ayat 13. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah cerita macam mana, pasal apalah tak mau keluar, pasal apalah kamu tak mau keluar pergi berperang, pergi tolong orang-orang tu, sallallahu alaihi Muhammad, orang-orang lemah tu, laki-laki ke, orang perempuan ke, anak-anak kecil ke, yang duk doa, ya Allah bagilah kami keluar daripada kampung kami ni, sebab kampung kami ni ada orang zalim. Depa duk doa tiap hari, duduk di negara yang duduk ditimpa dengan kezaliman. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli. Saya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad teringat satu perkataan yang disebut oleh seorang, tak apa lagi live ni susah cerita, tak apa nanti kita cerita lain tentang Allahumma salli. Dia baca ayat ni lah, dia baca ayat ni salli ala sayyidina Muhammad. Nah, semangat nak pergi tolong orang yang susah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada negara-negara, ada tempat-tempat tertentu yang subhanallah duduk dibebankan dengan kezaliman manusia. Kita ni alhamdulillah lah tuan-tuan, subhanallah, negara kita ni aman, damai. Syukur pada Allah SWT. Syukur tuan-tuan. Salah satu nikmat yang kita wajib bersyukur dengan dia ialah nikmat keamanan. Betul tak ni? Betul tuan-tuan? Kita boleh pergi masjid elok, kita boleh solat semak pakai pakaian muslimah elok. Ada setengah negara nak pakai tudung pun tak boleh direntak. Pakai tudung berjalan makcik ada seorang makcik tu berjalan kot pekan, orang mai daripada belakang lompat terajang dia, jatuh dia. Pasal apa? Pakai tudung. Dan Allahumma salli alaihi wasallam. Masjid jangan cerita subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Saya pergi ke Palestin. Saya pergi Palestin ni sangat menginsafkan saya tuan-tuan. Salli alaihi Muhammad. Saya pergi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita cerita lah ustaz, tak apa jangan. Lagi orang potong kad ni lagi mampu aku. Salli alaihi Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni waktu saya pergi kat Palestin tu, salli ala sayyidina Muhammad, pergi sampai
area Tasik Tabariyah sampai ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa ni, atas pada Tasik Tabariyah tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa nama tempat dia, nak menghala pi ke sempadan Jordan tu. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampai kat sana nak sembahyang. Tuan-tuan kena ingat lah, Palestin ni asalnya negara Islam, orang Islam, masjid punya banyak masjid. Salih alaihi Muhammad. Orang Islam lebih pada kita agaknya, negara dia luas, Palestin. Allahumma salli ala Muhammad. Masjid punya banyak. Sampai dekat situ tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Lalu pi ikut Tasik Tabariyah tu, salli ala Muhammad. Tasik Tabariyah tu tasik yang nak kering, dah nak keluar. Lalu pi bagi tahu dekat tour guide tu, kita nak berhenti solat ni sebab jalan lama dah, nak berhenti solat. Tak ada tempat nak sembahyang ni. Kita nak jamak kasar ni. Kita nak berhenti kat mana? Dia pun tak tahu nak berhenti kat mana. Kata, tu bukan masjid tu. Nampak tu kubah masjid, kubah. Tu pun kubah tu pun kubah masjid. Tu pun nampak kubah masjid tu. Dia senyum ya. Dia kata memang tu dulu masjid. Lah ni yang tu jadi store. Yang tu jadi Allahumma salli ala Muhammad, pusat apa ni, cenderamata. Yang tu jadi kedai, yang tu jadi apa? La subhanallah Muhammad. Mana masjid? Habis dah Ustaz. Tempat ni bukan tempat orang Islam lagi dah. Tempat ni dah jadi tempat orang Yahudi Israel. Sedih tuan. Salih alaihi Muhammad. Sedih. Salih alaihi Muhammad. Ada satu masjid tu, waktu saya pergi satu tempat tu, Salih alaihi Muhammad, Masjid Bilal Ibn Rabah. Nama Masjid Bilal Ibn Rabah. Hebat masjid. Ustaz, ni bukan masjid, ini sinagog. Kuil Yahudi. Pasal apa? Dah tukar Ustaz. Dulu masjid dan ni jadi sinagog. Allahu Rabbi, Allahumma salli ala Muhammad. Kita pi dekat satu masjid makam Nabi Daud. Maka pi ziarah makam Nabi Daud. Masuk. Allahumma salli ala Muhammad. Nak masuk makam Nabi Daud tu, nak pergi ziarah makam Nabi Daud tu, dia kena pakai, Allahumma salli ala Muhammad, topi roti jala dia, bukan roti jala. Apa ni tu, apa? Putu mayung. Tahu putu mayung tu? Buah atas kepala ni. Tu orang Yahudi punya pakaian tu. Kecil tu, buah tu ni. Salli ala Muhammad. Siapa tak buah tu ni tak boleh masuk. Dia suruh pakai macam mereka. Subhanallah salli ala Muhammad. Tuan-tuan, kita yang pakai kopiah ni boleh masuk. Pasal tutup kepala. Siapa tak pakai kopiah kena ambil roti apa? Putu mayung tu, putu kepala. Kat sini. Subhanallah tuan. Kita pakai kopiah okey. Masuk. Tengok makam Nabi Daud. Nak masuk ke makam Nabi Daud tu, tengok orang tengah duduk ni. Depa tengah duduk baca kitab depa. Loh, jadi apa ni? Ni asal masjid ni. Jadi kuil. Ni kat depa ni sideburn panjang gitu. Tu geng-geng orang alim depa simpan sideburn panjang gitu. Lepas tu pakai topi yang ada macam cekap tu kan. Yang tu pakai topi hitam tu ataupun pakai tu yang tu kat atas hujung kepala ni. Kita dah fikir macam mana tak jatuh benda tu. Rupanya dia pin. Dia buat sini, dia pin. Subhanallah. Lepas tu naik atas ni kat atas. Naik kat atas. Ada tangga satu, naik tingkat atas. Daripada bawah tu makam Nabi Daud tu, naik atas. Naik atas tu subhanallah tuan-tuan. Tengoklah sedihnya rupa masjid lagi. Bismillahirrahmanirrahim, ayat Quran kan tu muslimat. Subhanallah. Rupa masjid lagi. Saja depa biar tulis ayat Quran tu ada lagi. Nak bagi kita pi tengok tu kita rasa ram sikit hati. Masjid. Mustahil tak benda-benda tu jadi kat tempat kita tuan-tuan? Mustahil tak? Kalau kita tak jaga, tak mustahil jadi begitu. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Saya pergi satu negara. Negara tu subhanallah tuan-tuan, salli ala Muhammad. Negara macam kita. Negara orang Islam, perkampungan Islam, orang Islam. Salli ala Muhammad. Cari masjid mana. Saya suka pergi negara orang, pergi tengok. Salah satu tempat yang saya suka pergi, bila pergi satu negara, saya pergi tengok masjid dia pun macam mana. Seronok lah.
Salih Muhammad tu dia kan desain-desain masjid tu berubah-ubah. Lalu semalam mana masjid? Masjid tak ada. Masjid tak ada. Surau pun tak ada. Mana masjid surau habis tak orang sembahyang kat mana? Oh, dalam satu daerah yang besar ni ada satu masjid je. Satu je masjid. Satu tu masjid je, yang lain tak ada. Habis tu mana masjid-masjid yang dulu-dulu mesti ada masjid sebab ni kampung Islam ni. Dia kampung orang ni di sini ada tempat orang Islam. Mana masjid-masjid dia? Mana surau-surau dia dulu? Tak ada, semua kena roboh. Kena roboh. Semua kena roboh dah. Pindah duduk satu tempat tu saja. La ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu macam mana yang orang-orang wakaf-wakaf dulu? Ini wakaf ni untuk buat masjid. Wakaf ni buat masjid. Mana Sayyidina Allahumma salli dan sedihnya, masya-Allah, sedih. Kubur orang Islam mana? Kubur orang Islam pun punggah pibuh satu tempat. Punggah duduk satu tempat. Allah Rabbi. Tuan-tuan, mustahil tak jadi kat kita macam tu? Tak mustahil tuan-tuan kalau kita tak pertahan agama kita. Kenapa Sayyidina? Kita nak pertahan agama kita ni. Sebab kalau orang Islam tak pertahan agama kita, siapa nak pertahan agama kita? Yang sedihnya ada orang Islam sendiri yang berstungkul. Stungkul tu nama Ali Gusti tu. Kan? Ini pula dia buat kerja bagi ini. Sedih tuan-tuan, takut sebab ada negara yang ditindak. Orang betul punca dia, orang Islam duk bergaduh sama-sama orang Islam sendiri. Ni yang Salih Alaihi Wasallam musuh Islam nak. Buat cerita, cetuskan pergaduhan, bergaduh sama-sama orang Islam. Depa tengok je. Cukup waktu depa akan masuk. Nah, hampa bergaduh sama-sama hampa, biar kami take over, senang sikit. Senang. Salih Alaihi Wasallam. Dan depa tak payah main perang dengan kita. Kita duk perang sama-sama kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli. Jadi ada orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Oh, yang lagi sedih tuan-tuan, saya pergi masjid apa dia mah? Allahumma salli ala Masjid Ibrahimiyah. Masjid Ibrahim di Hebron. Masjid Ibrahim di Hebron di Palestin. Nah, Hebron ni di antara daerah yang masih di bawah pemerintahan kerajaan Palestin. Sebab kebanyakannya dah jadi di bawah perintah Israel. Yang ni masih bawah kerajaan Palestin, tapi dhaif lah. Tapi dekat negara yang daerah yang diperintah oleh Israel tu, jalan, highway cantik, bersih. Ada satu tempat tu tuan-tuan dekat Tel Aviv tu, asal perkuburan orang Islam. Dia buat pub atas tu. Dia buat disco atas tu, real ya tuan-tuan. Geram kita tengok. Nah, Ustaz Syamad. Tuan-tuan, ini nak buat macam mana? Ini nak buat apa? Baiklah. Lalu Ustaz Syamad kita masuk pi dekat Hebron. Masuk Hebron ni dhaif dan pekat perkampungan orang Islam tu, tamanah daerah orang Islam, dia buat tembok setinggi-tinggi 10 meter tinggi. Hampa tak boleh keluar, hampa tak boleh masuk. Hampa duduk dalam tu lah. Kalau nak keluar mesti nak kena ikut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli, nak kena keluar ikut pintu dia, gate dia. Pintu nak kena minta izin daripada depa lah untuk nak keluar pada situ. Hampa pakai pilah kereta apa, dia pusing kat dalam tu je. Penjara terbesar dalam dunia. Kan? Salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu masjid nama Masjid Ibrahim. Dalam tu ada makam Nabi Ibrahim. Makam Nabi Ibrahim ada makam Allahumma salli ala Sarah. Depan ada, belakang ada makam Nabi Yaqub, makam isteri dia. Depan ada makam Nabi Ishaq, isteri dia. Semua duduk dekat dalam satu masjid. Lalu subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala satu hari waktu tengah sembahyang subuh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bulan Ramadan, kalau tak salah saya tahun 1995. Kalau tak salah saya. Mai tengok orang duduk sembahyang subuh ni. Mai ada seorang orang Yahudi yang duduk kat dalam tu, dia buat senapang. Elok depa lepas saja daripada sujud tilawah. Sujud tilawah kan? Sujud sejadah. Bangkit je, Allahu Akbar. Tahu-tahu bunyi dia masuk, dia tembak orang Islam yang tengah semayang kan. 20 orang syahid tengah semayang. Lepas tu orang Islam semua keluar, orang kampung semua keluar. Dia
polis mai tahan apa semua sebagainya, tembak lagi, ada 30 orang lebih kurang mati kat luar. Habis lebih kurang 50 orang mati hari itu. Bermula hari itu masjid tu ditutup, dipagar. 9 bulan tak boleh masuk masjid. Lepas 9 bulan buka masjid, lebih separuh daripada masjid tu dah ditutup dan dijadikan sebagai kuil. Tuan-tuan, bayang ni masjid kita ni Saleh Syekh Muhammad, yang kita boleh guna bahagian mihrab depannya, yang lain tukar jadi kuil. Tuan-tuan, keram tak? Keram. Ini buat macam mana? Saleh Syekh Muhammad, mereka hanya buka bahagian tu 2 hari raya untuk orang-orang Islam pergi masuk tengok bahagian kuil. Hari lain tutup, tak boleh masuk. Dalam tu yang duduk pada bahagian mereka ialah makam Nabi Yaqub AS. Lagi sedih. Bila buat macam mana? Akhirnya mereka hidup dalam tu. Tekanan, dibeban. Ustaz Syamad, tiap-tiap hari anak-anak pergi sekolah, Saleh ala Syekh Muhammad, belum tentu boleh balik. Saya jumpa satu family. Waktu kami pergi ziarah tempat pelarian, masih bawa kunci daripada tahun 1964 keluar pada rumah Saleh Syekh Muhammad, sebab orang perintah untuk keluar pasal tentera musuh dah mula masuk. Bila tentera musuh masuk, dia keluar pada rumah, pi kami ada sediakan tempat pelarian, jom pergi duduk sini, kunci rumah, lock rumah, bawa kunci, pi duduk kat kosong. Sampai hari ni masih pegang kunci tu. Nak balik tak boleh. Saleh Syekh Muhammad balik tengok rumah tu orang lain duduk lah. Pasal apa duduk rumah saya? Mana bukti kata rumah kamu? Mana geran? Manalah keluar hari tu, mana nak pergi pelarian, mana buat geran-geran apa semua? Tak ada geran, yang rumah kami lah. Kami ada geran. Tuan-tuan, Allah SWT, sampai hari ni masih ada yang pegang kunci. Tuan-tuan, subhanallah, di pelarian tu, tuan-tuan, tempat pelarian tu, Saleh ala Syekh Muhammad, tuan-tuan, saya jumpa ada satu keluarga, 2 orang suami isteri duduk menangis dekat kubur. Kami pergi nak buat rakaman tempat pelarian tu, elok sampai kawasan kubur tu, tengok ada makcik suami isteri ni duduk menangis dekat kubur tu. Kata, pasal apa ni pakcik? Cik pasal apa? Dia kata, dia tunjuk ni gambar dekat kubur tu, gambar ni anak dia umur 14 tahun. Apa yang berlaku? Saleh Syekh Muhammad, anak saya balik sekolah, sampai dekat simpang sekolah tu, balik kat situ, tiba-tiba berhenti duduk dengan kawan-kawan dia, tahu-tahu cuk, kena tembak tepat dekat ni, kat jantung dia, dan dia mati. Apa salah anak saya? Tak ada apa. Inilah yang mereka hadapi bila setiap hari, Allahumma salli ala Muhammad, anak-anak pergi sekolah belum tentu boleh balik ke rumah. Suami pergi kerja belum tentu boleh sampai balik ke rumah. Pakcik seorang bawa driver taksi. Hari tu kami nak pergi syuting dekat makam syuhada dekat Hebron. Tahu-tahu kata, ada orang syahid mai. Pasal apa orang syahid mai ni? Ustaz Muhammad, orang syahid ni pasal apa? Pakcik tu ada. Syahid pergi perang lagu mana? Dia bukan pergi perang. Dia bawa taksi, lalu waktu tu ada berlaku pemberontakan, tembak dia kena tembakan tu, dia mati. Tiap hari saya cuma hidup dalam keadaan sampai ada dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sahabat-sahabat di Gaza. Saya tak pernah sampai Gaza, tak boleh nak masuk Gaza. Tidur malam pakai tudung muslimat. Pasal apa tidur malam pakai tudung? Takut lagi kena bom ke apa semua, takut nanti dia rumah runtuh, rubuh ke apa semua, waktu nak punggah-punggah dia takut lagi terbuka aurat dia. Sebab tak tahu lagi boleh bangkit tidur ataupun tidak. Orang duduk dalam keadaan macam tu. Tuan-tuan, saya nak kata apa? Apa yang saya nak cerita ni? Syukurlah dengan nikmat keamanan yang kita ada kat bumi bertuah kita ni. Syukurlah Ustaz Syamad. Mau sekali-sekali angkat tangan, Allah, ya Allah, peliharalah keamanan ni, ya Allah. Peliharalah keamanan, ya Allah. Satukanlah hati-hati ni manusia ni. Satukanlah hati orang-orang Islam ni supaya jaga keamanan yang Allah bagi kat kita ni. Satu nikmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ada orang tu minta, ya Allah, minta bagi keluarlah, minta ni. Depa doa. Ni, maka Allah kata apa? Pasal apa tak mau pergi perang depa? Tak pasal apa tak mau pergi perang, tolong depa tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan firman Allah Taala, adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Yang zalim penduduknya, dan berilah kami perlindungan daripada sisi engkau, dan berilah kami penolong daripada sisi engkau, daripada doa. Yang ni, kirimkanlah daripadamu seorang wali dan penolong. Kata orang-orang yang dhaif, yang lemah dekat kampung tu.
minta ke Allah. Depa ni doa, kita pula tak mau tolong. Al-Bukhari meriwayatkan Abdullah bin Muhammad menuturkan kepada kami, Sufyan menuturkan kepada kami, Abdullah, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, aku dan ibuku termasuk orang-orang yang lemah, kata Ibnu Abbas. Sallallahu alaihi Muhammad. Sulaiman bin Hab menuturkan kepada kami, Muhammad bin Zaid menuturkan kepada kami bahawa Ibnu Abbas membaca illal mustad'afina minar rijali wan nisa, kecuali mereka yang tertindas baik laki maupun wanita ataupun anak-anak. Dia berkata, aku dan ibuku termasuk orang-orang yang dimaklumi oleh Allah itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Allah pun berfirman, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Allah bezakan di antara dua perjuangan. Allah membezakan di antara dua kelompok tentera ataupun dua kelompok pejuang. Dia kata, Allah Muhammad, orang-orang beriman dia berperang di jalan Allah. Kalau sebut orang beriman, dia pergi berjihad, dia jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pasal siapa-siapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada seorang sahabat, ada seorang lelaki dalam peperangan, salli ala sayyidina Muhammad, dia tuan-tuan, dia pergi berperang dan dia terbunuh. Salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tiba-tiba dia tidak dikatakan syahid. Pasal apa dia tidak syahid? Walhal dia terbunuh dalam medan perang dan dia duduk dalam kelompok tentera Islam. Rupa-rupanya bila ditanyakan kepada dia waktu dia tengah tu, dia kata, kalaulah tak kerana kabilah aku tak keluar untuk perang ni. Maksud dia keluar perang tu bukan kerana Allah, tapi kerana mempertahankan kabilah dia. Maka dia tidak dikira syahid ya Allah. Orang beriman dia keluar berjihad kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada pun orang-orang yang kafir dia berperang di jalan taghut. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Yakni orang-orang mukmin berperang kerana mentaati Allah dan mengharapkan redha-Nya, sedangkan orang-orang kafir berperang dalam rangka mentaati syaitan. Kemudian Allah mendorong orang-orang mukmin untuk memerangi musuh-musuhnya dengan berfirman, faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa. Sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan tu. Ya, orang yang pergi keluar berperang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan kerana Allah SWT. Dia keluar perang untuk lawan Islam. Dia tu sebenarnya geng syaitan. Geng syaitan. Siapa kata? Allah kata. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sebab tu Allah kata apa? Salli ala perangilah kawan-kawan syaitan itu. Faqatilu awliya asy-syaitan. Pendamping ke pengikut ke kawan-kawan syaitan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Kak Nazar Kamarul Hisham, Kak Nazar tu kata tempat yang Kak Nazar nak sejarah sangat juga. Ya, dua-dua pun saya dah pergi dah Kak Nazar. Saya dah pergi dah ke Palestin, alhamdulillah, dan saya juga pernah sampai ke Syria. Syria pun ya Allah dulu sangat cantik dan sangat cantik. Sangat cantik. Hanya dalam tempoh 2 tahun ya. 2 tahun saja hancur sehancur-hancurnya. Lepas tu Allah Rabbi tuan-tuan, Allah Muhammad, sampai anak-anak makan rumput. Sampai tak ada makan rumput. Ada yang rendam kotak makan. Sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan. Padahal makmur, semakmur-makmurnya bumi Syria. Dulu cantik subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang sekalian, Allahumma salli. Jadi pertahankan. Doalah, kita boleh doa aja tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Kita buat madrasah-madrasah ni pun harap-harap budak-budak duk hafal Quran, alim ulama duk ada ni, dia jadi barakah tempat tu dan Allah pelihara dia daripada, Allah pelihara dengan keamanan. Insya-Allah kan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Ustaz Ahmad, dan itulah ya, sesungguhnya tipu daya syaitan tu sebenarnya lemah je. Syaitan dia bukan boleh buat apa, dan syaitan dia bukan boleh pegang tangan orang untuk perang bagi orang jadi kuat tak. Dia tugas syaitan buat apa? Bisik je. Dia boleh bisik je. Tapi kalah tak? Kita tiap hari pun kalah kan dia. Bukan cerita pergi perang, tapi masjid pun kalah dah. Dia ni bukan cerita perang, baca Quran pun kalah dah. Tuan-tuan, macam itulah keadaan dia tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kena berjihad sikit lawan syaitan. Kadang-kadang kita ni pandai tuan-tuan, syaitan ni dia bukan syaitan dengan nafsu ni, dia bukan syaitan lah. Syaitan dia pandai plan, dia rancang. Nafsu ni dia merengek, dia macam budak-budak je. Tak mau, nak macam tu lah. Salih Syahmat kan, ngantuk gitu. Salih Syahmat. Tuan-tuan Syahmat, dia boleh macam tu je. Dia boleh merengek je nafsu ni. Syaitan ni dia plan, dia rancang.
Antara plannya tuan-tuan, tuan-tuan tengok, nak tengok liciknya syaitan ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita duduk dalam kuliah elok-elok lah. Kita duduk dalam kuliah elok-elok lah. Sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Kemudian duduk dengar elok, tiba-tiba tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh lah, bagi contoh. Saya nak bagi satu contoh. Ustaz tu duduk ceramah elok dah. Tiba-tiba satu hari, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ustaz tu bawa barang berniaga. Dia nak cerita. Dia bukan saya ni, cerita Pak Lin. Nak cerita pengalaman, bukan cerita pengalaman, cerita isu yang pernah kami bangkit. Dia buat berniaga tu mungkin sebab nak cari dana madrasah dia ke apa sebagainya. Ustaz-ustaz ni pun satu hal juga, Salih Muhammad. Satu hal, bila kita buka madrasah, depa kata tak ada duit, janganlah buka madrasah. Bila buka wakaf, dia kata tak ada duit, bukalah wakaf. Ustaz-ustaz ni kena pandai-pandai berniaga juga. Bila ustaz berniaga nak cari dana, depa kata pula ustaz ni duk guna agama untuk jual barang. Habis lagu mana pun tak tahu, nak buat guna pun tak tahu. Tak apalah, bila ustaz okey, dekat luar sana tu ada barang-barang kita tu untuk jualan apa semua, syaitan mai kat dia. Tengoklah ni ustaz-ustaz lagu mana. Hang jangan duk pakai ustaz-ustaz lagu ni. Ustaz Muhammad, hang kena pergi cari ustaz-ustaz yang sahih, yang soleh, yang jenis tak berniaga ni, yang tak cari keuntungan dunia ni. Syaitan bisik. Salih Muhammad. Dan start pada hari itu, dia tak ikut dah kuliah ustaz tu. Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan. Dan ada perkataan yang saya pernah dengar. Tadi dia kata apa? Salih Muhammad. Ustaz tu mengaji tak habis. Ustaz tu mengaji tak habis. Kami duduk di rumah tengok TV lagi bagus. Padahal tuan-tuan, Allah salih alaihi Muhammad nak cerita macam mana sepanjang sejam dia duduk ceramah tu, dan 5 minit dia kata, dia sebut tentang produk dia tu, Salih alaihi Muhammad. Takkan sejam dia cerita tu sikit pun manfaat ilmu kita tak boleh nak ambil. Ada tak? Ada. Berjaya syaitan bila dia suruh meninggalkan sejam daripada ilmu tu hanya kerana 5 minit tu. Tuan-tuan faham tak ni? Tu nak cari contoh liciknya syaitan ni. Tuan-tuan Salih alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, Allah salih alaihi Muhammad, tuan-tuan, dan dia menggunakan alasan tu sangat kuat. Tuan-tuan, jadi subhanallah, ada juga yang jenis macam kita ni. Dia kadang tak boleh masuk kat kita, dia masuk kat kawan-kawan kita. Dia kata, mulut lah, hebat lah, mulut orang tua ni hebat semualah. Jenis cakap apa semua, merajuk. Kita ni terasa macam dia duduk kata kita. Tulis mesej kat ustaz, saya nak minta maaf, saya nak keluar pada grup tu. Saya tak mau duduk kat situ dah. Pasal apa ni? Dia tu mulut boleh tahan. Dia tak kata kat makcik pun, dia kata umum saja. Saya terasa ustaz, tak apalah ustaz, dia tak kata kat ustaz. Dia kata, entah dia kata kat saya juga apa. Dah, dia tak kata dia sayang kat ustaz. Dia mesti kata kat saya, ustaz saya nak keluar dulu. Kak, kalau kak keluar grup ni, kak tahu tak siapa yang tepuk tangan? Siapa ustaz? Dia. Bukan dia tepuk tangan, syaitan tepuk tangan. Syaitan memang nak kak keluar daripada mengaji. Salih alaihi Muhammad. Tak apalah ustaz, syaitan pun syaitan lah. Assalamualaikum ustaz, minta maaf. Nak cerita, subhanallah. Takkanlah sepanjang-panjang dia duduk mengaji dekat situ langsung tak ada manfaat ilmu. Hanya kerana seorang saja dia boleh keluar dan tinggalkan ilmu. Salih alaihi Muhammad pengajian pasal apa? Pasal syaitan dia punya kerja. Subhanallah, tuan-tuan, licik tuan-tuan Salih alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allah salih alaihi Muhammad, maka tuan-tuan hati-hati. Dan tapi Allah kata apa? Salih alaihi Muhammad, dengan Allah kata apa? Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah sebenarnya. Tapi kita yang banyak duduk terpengaruh. InsyaAllah tuan-tuan, pertemuan kita akan esok hari kita akan masuk pada ayat berikutnya, surah An-Nisa ayat 77 hingga 79 insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang memberikan sumbangan. Pada semalam kita telah berjaya mendapat Allahumma salli alaihi wasallam tambahan RM20,000 lah. 20 apa? 20,400 kalau tak salah. Nak tengok tadi ada dekat ni. Salih alaihi wasallam. Dan kita telah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berjaya menghimpunkan sejumlah 190,000. 190,000. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak-banyak sahabat. Di sana ada juga wang syubhah yang kita terima RM600 lebih, dan kita dapat RM1,000 duit zakat, dan juga kita dapat 10 gram emas. Nanti kita akan timbang, kita akan nilaikan emas tu. Terima kasih makcik-makcik juga. Makcik dekat Darul Faizin saja 45,000. Subhanallah. Takbir.
Allah Akbar. Hebat cik-cik, insya-Allah. Habis depa punggah loka, depa bawah katil, bawah tilap semua bawa keluar. Subhanallah, saya mak tuan-tuan. Nah, nak memastikan kejayaan pembangunan Ma'had Darul Faizin Melaka. Sujud terima kasih banyak-banyak, namun kita masih jauh lagi. Allahumma salli ala Muhammad daripada Allahumma salli ala Muhammad daripada target kita 1.6 juta, dan insya-Allah saya berkat sokongan daripada semua sahabat-sahabat insya-Allah yang terus kempen, dan mudah-mudahan insya-Allah Allah memberikan kemudahan pada kerja-kerja dah start jalan dah, alhamdulillah. Kita update setiap hari. Kemarin kita buat soil test, dah tengok kemampatan tanah tersebut untuk kita bangunkan. Salih alaihi wasallam, itu proses-proses yang kita lalui, dan lepas ni kita akan tengok struktur dah akan mula naik, insya-Allah waktu tu kita akan nampak happy dah, insya-Allah akan nampak happy dah. Dan mudah-mudahan dalam bulan 1 ni kita akan buat majlis pecah tanah atau majlis perasmian pecah tanah yang akan dilaksanakan oleh, mudah-mudahan Datuk Mufti akan dapat bersama dengan kita, insya-Allah. Terima kasih kepada semua perhatian. Terima kasih Puan Nurmah Abdullah, Nurani Talib, Ibu Nuria, Jaharuddin, Azrul Nizam, Nurlin, terima kasih. Zaimah Rahman, Zawiyah Osman, Asri Ismail, Sarah Mat Taha, Azman Satar, Hamidah Osman, Faridah Ferry, Nur Hayati Kasim, Mawar Merah, dan semua sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya.